Okey, kisah yang terakhir ini bertajuk Sehelai Benang pada Pisang. Zamarul merupakan seorang lelaki lewat 40-an yang masih belum bertemu dengan jodoh. Macam-macam ikhtiar telah dibuat, namun dia tetap gagal menemui jodoh. Meskipun Zamarul tiap hari berdoa dan merasakan doanya seperti tidak termakbul, hampir dia berputus asa, sehingga kan pernah terdetik di hatinya mau menculik gadis-gadis kampung. Tujuannya untuk dijadikan sebagai isteri secara paksa. Cara itu mungkin agak kasar dan dia pun mungkin dicari polis, tapi itulah yang terlintas di fikirannya. Pada satu hari, Zamarul berdiri di atas jambatan dan memandang air sungai yang mengalir lesu. Anak matanya secara tidak sengaja terpandang kelibat seorang lelaki tua di bawah pokok duku. Lelaki tua tu, mulutnya terkumat kamit seperti membaca sesuatu dan kakinya menguis-nguis daun kering di situ. Entah apa yang dibuatnya, Zamarul pun tak tahu apa untuk tu buat kan. Pelik Zamarul. Tidak lama kemudian, lelaki tua tu pun hilang dari pandangan dan Zamarul pulang ke rumah dan segera membersihkan diri. Jam menunjukkan pukul 2:30 pagi. Entah mengapa pada malam tu agak berat mata Zamarul untuk terlelap. Sudah puas pusing kiri dan kanan, tapi tak boleh juga tak lelap. Namun demikian, masa berlalu dan akhirnya tertidur tanpa sedar. Dalam tidurnya, dia didatangi satu mimpi seorang lelaki tua yang dia lihat petang tadi. Dalam mimpi tu, lelaki tua tersebut seperti memahami nasib malang yang dialami Zamarul. Dia tahu Zamarul masih tercari-cari gadis yang sesuai untuk dijadikan isteri. Lelaki tua tu mengajar satu ilmu. Caranya, Zamarul haruslah mencari sehelai benang merah dalam rumah tinggal dan ikat pada sesisih pisang yang masih tergantung. Kemudian benang tu haruslah ditarik terus ke biliknya, lebih tepat lagi di sebelah tempat dia tidur. Nampak macam pelik kan? Tapi tak salah mencuba. Jadi Zamarul pun terjaga dari mimpinya. Otaknya ni terus teringat akan sebuah rumah tinggal milik arwah Yasmin di tengah-tengah kampung tu. Meskipun sudah ada pembangunan, rumah arwah Yasmin tetap tidak terusik dan mereka yang cuba mengalihkan atau merobohkannya akan dilanda penyakit misteri. Pukul 5 pagi, kelihatan Imam dan Bilal menaiki motosikal ke surau. Perlahan-lahan Zamarul berjalan sambil tunduk mendekati rumah arwah Yasmin. Tiba di bahagian dapur, Zamarul menolak daun pintunya dan melangkah masuk dengan penuh hati-hati. Sesekali ingin terbesin. Zamarul cuba menahan. Yalah, mungkin rumah tu berabuk kan. Tiba-tiba Zamarul terasa lengan dia ni seperti ada sesuatu. Apa ni? Apa ni? Dia cuba meraba-raba dalam kegelapan tu dan hatinya berkata, ini macam benang je ni. Jadi Zamarul pun menyuluhnya. Ya, itu memang benang. Warna merah seperti yang dimimpikannya baru sebentar tadi. Jadi
tanpa buang masa, Zamarul terus beredar. Kebetulan di halaman rumahnya memang ada pokok pisang. Zamarul terus melakukan apa yang disuruh. Ketika fokus, dia ni ditegur satu suara. Jadi Zamarul pun berpaling, dan suara itu adalah datangnya dari lelaki tua yang misteri. Lelaki tua tu menghulurkan secebis kain kuning dan meminta Zamarul membalut benang dan pisang tu. Setelah selesai segala apa yang dipinta, Zamarul kembali ke biliknya dan mahu sambung tidur. Biarpun azan berkumandang, dia tak indahkannya. Zamarul. Belum sempat matanya tertutup rapat, Zamarul dapat merasakan ada satu tangan lembut sedang memeluknya. Pelik, namun kedengaran satu suara yang cukup menggairahkan. Apa? Lebih kurang macam itulah. Zamarul berpaling. Ada seorang gadis yang cukup cantik di sebelahnya. Berkulit putih, berbibir merah, baunya sungguh harum sekali. Zamarul terketak-ketak, tapi gadis itu bersuara, "Jangan takut sayang, saya datang untuk abang." Kejadian awal pagi itu hanya Zamarul yang tahu. Pengalaman dia bermalam dengan gadis itu berlarutan hampir sebulan. Yang anehnya, si gadis tu hanya datang selepas isyak dan hilang selepas munculnya matahari. Zamarul langsung tak kisah. Kampung Sungai Batu menjalankan kerja gotong royong. Rumah Zamarul turut menjadi antara lokasi yang akan dibersihkan. Namun pada petang tu, malangnya Zamarul tak ada di rumah, dan kerana dia pergi ke pekan mencari sedikit barang termasuk hadiah untuk gadis tersebut. Jadi apabila pulang saja ke rumah, Zamarul sangat terkejut kerana habis pokok pisang dekat rumahnya itu ditebang dan dibakar. Datang seorang pemuda menceritakan orang kampung terjumpa pisang yang dibalut dengan kain kuning dan seorang ustaz telah membakarnya. Pada pandangan orang kampung, ada orang berniat tidak baik pada Zamarul. Jadi mendengar cerita tu, Zamarul kaget. Terus dia berlari naik ke rumah, dan orang-orang kampung berpandangan sesama sendiri sebelum meneruskan kerja masing-masing. Zamarul munda mandi. Dia tak senang duduklah dalam rumahnya. Sesekali menjongok keluar jendela, namun tak ada tanda-tanda wanita itu akan hadir. Jam sudah pukul 10 malam. Zamarul dah tak tahan. Emosinya membuak tiba-tiba, dan dia segera meluru ke rumah Ustaz Karim. Ustaz yang membakar pisang balutan kain kuning itulah. Setelah mendengar penjelasan Zamarul, "Astaghfirullahalazim," mengucap panjang Ustaz Kasim. Dan kerana tidak berpuas hati, Zamarul mula naik gila. Jadi maksudnya Zamarul ni mengamuk lah. "Apa kau bakar? Kenapa kau bakar? Apa kau musnahkan pokok pisang tu?" kata Zamarul. Habis semua barang disepak dan dipecahkan, sehinggalah dia terjumpa sebilah parang. Diacu pula pada orang kampung yang cuba tenangkan dirinya. Dalam kekalutan tu, Zamarul ternampak kelibat si gadis yang ditunggu-tunggunya tu. "Sayang, tunggu abang sayang, tunggu abang." Mulanya dia berdiri di jambatan. Dia melambai-lambai Zamarul. Jadi apa lagi? Zamarul terus menerpa ke arah gadis tu. Namun pada mata orang kampung, Zamarul ni melarikan diri
dan terjun ke dalam sungai. Maka berakhirlah riwayat Zamarul dengan iman yang hilang kerana mati semasa mempercayai perkara yang syirik. Sekian.